Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan menyambung untuk bahagian akidah pelajaran yang ke-10 unit 2, iaitu Al-Jabbar, yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala Maha Berkuasa. Baik, apakah ini maksudkan dengan Al-Jabbar? Al-Jabbar bermaksud nama Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Berkuasa secara mutlak untuk melakukan segala-gala kehendaknya. Allah berkuasa secara mutlak. Tak boleh, tak ada orang siapa pun yang boleh menghalang kekuasaan Allah. Tak boleh siapa pun yang nak mempertikaikan kekuasaan Allah. Kita boleh pertikai tapi kita tak boleh halang. Kan? Kalau kita pertikai pun tak jadi apa. Tak jadi apa. Kita halang pun halanglah tapi tak jadi apa. Sebab apa? Kekuasaan Allah itu adalah secara mutlak, total, penuh. Ya. Baik, apakah dalil nakli yang berkaitan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Jabbar? Kalau kita tengok surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat 23 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Untuk pengetahuan, ayat ni adalah ayat hafazan untuk tingkatan 5 nanti, insya-Allah kita akan jumpa. Cuma hari ni kita dengar dulu. Baik, yang bermaksud dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, kecuali Dia, yang menguasai seluruh alam, yang maha suci lagi maha sejahtera, yang maha melimpahkan keamanan, yang maha memelihara keselamatan, yang maha perkasa, Al-Jabbar, itu Al-Aziz, yang maha berkuasa, Al-Mutakabbir, yang memiliki segala keagungan, Al-Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada apa yang mereka persekutukan. Kita tak nak hurailah ayat ni. Baik. Disebut situ Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Aziz, dan banyak lagi lah nama Allah yang lain. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Allah dekat depan tu. Baik. Apakah yang boleh kita faham berkaitan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Jabbar? Baik, yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki dan menguasai seluruh alam. Semua makhluk berada dalam pemerintahan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua makhluk berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar, meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala memegang 7 petala langit dan 7 petala bumi dengan kekuasaannya, kekuasaan Allah. Allah pegang. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis kursi, Anal Jabbar, Ainal Jabbarun, Ainal Mutakabbirun. Ini satu orang kata apa, peringatan Allah, sindiran Allah. Riwayat daripada Ibnu Majah. Allah SWT berkata pada hari kiamat yang bermaksud, akulah yang maha perkasa. Di manakah orang yang berkuasa selama ni, masa kat dunia itu? Di manakah orang yang sombong di dunia dahulu? Kan dulu kamu kat dunia sombong, sekarang ni Allah tanya dekat akhirat, di padang mahsyar, di hari pembalasan, Allah tanya, mana orang-orang sombong? Mana? Mana orang yang berkuasa, yang bangga sangat dengan kuasa dia? Mana? Mari sini depan aku. Itulah lebih kurang bahasa kita, kan? Baik. Amalan, antara tasbih yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam rukuk termasuklah yang ni kita tak baca ni. Kita baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih, tetapi Rasulullah baca antaranya
termasuklah subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. ha, Tak pernah kita baca kan? Baik, maksudnya apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki kekuasaan, kerajaan, keagungan dan kebesaran. Ni memang sungguh-sungguh mengagungkan Allah ni, ya. Kita baca itu pun subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Itu pun dah maksud mengagungkan Allah juga. Baik. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dipersoalkan perbuatannya. Tak boleh siapa-siapa persoalkan perbuatan Allah. Apa yang Allah buat, kenapa Allah buat aku macam ni, kenapa Allah tak buat aku macam ni, kan? Jangan kita persoalkan, ya. Allah tak suka. Sebab apa? Allah berkuasa penuh ke atas kita. Seolah-olah kalau ayatnya apa, siapa kau nak persoalkan aku, gitulah. Baik. Setiap perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala mengandungi hikmah yang tersembunyi, yang Allah saja mengetahui, yang para alim ulama mungkin mengetahui, yang kita orang biasa tak tahu, kecuali kita pandang dengan mata hati. Mungkin kita nampak, tak nampak tu biasa, itu rahsia Allah, ya. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 23 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Maksudnya apa? Dia tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan. Dia tu maksudnya Allah. Jangan tanya apa yang Allah buat. Tetapi Allah kata, Allah bagi peringatan, sedangkan mereka lah, siapa mereka? Kita lah. Mereka lah yang akan ditanya kelak, kan? Allah akan tanya kita pula. Jangan tanya Allah, tapi jaga-jaga. Yang patutnya kena tanya kita di hari akhirat kelak. Apa yang kita buat, apa yang kita itu, apa yang kita ini, yang sebenarnya ditanya kita di hari akhirat nanti, insya-Allah. Baik. Yang ketiga, manusia wajib bersifat merendah diri, kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan mencampakkan makhluk yang bersikap takabur dan bongkak ke dalam neraka Jahannam, kan? Baik, kita tengok, kita ambil pengajaran kenapa iblis dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis bukan calang-calang, kan? Dia adalah ketua malaikat sebelum tu, Azazil namanya, tapi Allah tukar nama dia Iblis sebab dia melampau, dia terlampau sombong, kan? Allah suruh dia sujud kepada Nabi Adam, tunduk hormat, tapi dia tak nak sujud, tak nak tunduk. Seolah-olah dia mempertikaikan, dia memperlekehkan Nabi Adam. Siapakah Nabi Adam? Hebat sangat ke? Kenapa aku perlu sujud kat dia, kan? Sedangkan bila diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sujud, usjudu li Adam, Allah kata fasajadu, maka seluruh malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Apa Allah kata? Aba wastakbara, dia sombong, dia enggan, dia tak nak sujud, enggan. Wastakbara, sombong dengan diri dia, aku ketua malaikat, takkan aku nak sujud. Wa kana minal kafirin, balasannya Allah kata iblis termasuk dalam kalangan orang kafir. Bila orang kafir, di mana tempatnya? Masuk neraka. Baik, kita tengok spektrum ilmu. Ya, Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baik, ihtajjatil jannah wan nar, faqalatil jannah yadkhuluni ad-du'afa wal masakin, wa qalatin nar yadkhuluni al-jabbarun wal mutakabbirun, faqala lin nar anti adzabi antaqimu biki mimman syi'tu, wa qala lil jannah anti rahmati arhamu biki man syi'tu. Ni dialog antara syurga dengan neraka, ya. Syurga dan neraka berdialog. Syurga kata apa? Akan masuk ke dalamku orang-orang yang lemah dan orang miskin. Neraka kata apa? Siapa yang masuk dalam aku? Orang yang bengis dan orang yang sombong. Maka Allah SWT berfirman kepada neraka, apa dia? Engkau siksaanku, engkau tempat aku siksa orang. Aku membalas denganmu
dengan neraka, dengan balasan neraka, sesiapa yang aku mahu. Baik. Dan Allah pula cakap, berfirman kepada syurga, kan, engkau rahmatku, aku mengasihi denganmu sesiapa yang aku mahu, ya. Itu dialog antara syurga dan neraka, dan Allah bercakap, Allah berfirman kepada kedua-duanya, ya, tentang balasan syurga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.